Okey Syu, Angah rasa kali ni nak borak tentang second child syndrome. Oh, okey, menarik. Second child syndrome. Sebab kalau biasa kita tengok kan, yelah kalau kat social media lah, kalau tu kan kita nampak ni mesti anak kedua ni. Dia macam tu tau, dia ada labeling dia kan. Ni mesti anak kedua ni macam ni. Kalau perangai pelik-pelik ni anak kedua ni. Kenapa cuy? Ya, Angah. Sebelum tu, selamat datang ke podcast Anak Beranak. Okey. Dengan topik pada hari ini, agak berat. Second child syndrome. Yes. Maknanya di sini adanya anak kedua dan Saya anak bongsu. lah anak kedua. Angah kan? Angah kan? Ya, anak kedua dan anak bongsu. Jadi Angah memang betul. Banyak kali kita baca dekat media sosial yang bercakap tentang patutlah anak kedua. Memang rebellious sikit. Memanglah anak perangai kedua. pelik-pelik anak kedua. Anak kedua. Why? Mengapa? Kenapa? Label. Kenapa macam tu? Mengapa agaknya? Mengapa stigma tu bermain-main dalam masyarakat dulu, kita kan sampai sekarang. Jadi pada hari ni kita cubalah bercerita tentang sindrom anak kedua ni. Macam Acu tengok dalam bidang, Acu belajarlah dalam bidang psikologi kan. Alfred Adler dia memperkenalkan psikologi individu. Dia ada menerangkan bahawa sebenarnya birth order memainkan peranan. Dalam teori dia kata maknanya personality kita juga ada juga terbentuk hasil daripada birth order ni. Anak sulung ke anak bongsu ke anak tengah ke anak selepas sulung yang kedua ketiga dan anak bongsu dan the only child. Maknanya anak sulung ni digambarkan sebagai satu yang sentiasa diberi perhatian, disayangi, diberi tumpuan dan sebagainya. Manakala apabila datangnya adik dia mengalami krisis, dipanggil turun tahta. Okay? Selepas lahirnya anak kedua, anak ketiga dan sebagainya. Lepas tu dia ada juga bercakap tentang anak yang bongsu dan the only child. The only child kalau tak betul gayanya boleh spoil. Maknanya birth order ni ada ditekankan dalam bidang oleh Alfred Adler dalam psikologi individu tersebut. Tetapi walau bagaimanapun sebenarnya dia kata birth order memainkan peranan, tetapi sebenarnya persekitaran personality ibu bapa, macam mana mak ayah itu sendiri membentuk, mendidik ataupun mencorakkan anak, itu adalah yang lebih penting sebenarnya. Itu betul. Yang lebih penting berbanding order itu sendiri. Maknanya apa kata orang tu, sama ada anak sulung, anak kedua, anak ketiga, anak bongsu ataupun the only child. Yang maknanya mak ayah lah sebenarnya yang mencorakkan anak tersebut. Kalau dalam Islam lah kan, seperti kain putih yang mencorakkan anak. Jadi kadang-kadang sama ada anak kedua, anak ketiga, ada keunikan masing-masing. Jadi kita nak tanya pengalaman anak kedua sendiri. Apa pendapat anak kedua sepanjang pembesarannya lebih kurang 30 tahun ni? Angah sendiri macam mana? Kalau Angah lah kan, Angah anak kedua, so Angah ada kakak. Dan Angah pula yang second perempuan juga. Okay, flow dia kan. So nampaklah kita ada kakak dah. Lepas tu kita ada anak perempuan juga. So in the view of parents, kita dah ada anak pertama sebagai perempuan. Anak kedua kadang-kadang kita akan expect to get boy. Lelaki kan, kita nak macam tu. Tapi kita dapat perempuan. Okay, dapat perempuan. Okay, start situ. Lepas tu Angah punya gap jarak 3 tahun atas. Lepas tu bawah tu 3 tahun juga kan. So gap dia sama. Lepas tu Angah ada adik lelaki. Okay, dah datang dah lelaki. Datang dah lelaki. Dan adik lelaki Angah ni bongsunya lama sikit. 7 tahun. Macam tu rasanya. 7 tahun dia bongsu. Lepas tu baru dapat adik Angah yang autism. Yang ujung sekali lah, yang nombor 4. So untuk Angah punya flow tu kiranya daripada kakak, lepas tu Angah, lepas tu adik lelaki, lepas tu jauh sikit barulah ada adik perempuan pula. Kalau ikutkan apa yang mak Angah katalah so Angah pernah memang Angah ni anak nombor 2 lebih berdikari. Okay, dia katakan Angah lebih berdikari. Okay, kira sebab dari kecil Angah lebih berdikari. Okay, dan apa nama, mungkin betul Angah lebih berdikari. Mungkin Angah memang lebih berdikari. So kiranya kalau macam apa-apa yang berlaku pun, Angah taklah cepat sangat bercerita kepada mak ayah. So selagi mana Angah boleh handle benda tu sendiri, Angah akan cuba handle sendiri. So apa yang Angah rasa pun Angah lebih banyak mendiamkan. So apa
mungkin daripada persekitaran Angah ke waktu kecil dulu, kalau kita cakap sesuatu ke mungkin kita tak didengari, so kenapa pula waktu besar kita nak cakap sesuatu ke orang pula, mungkin juga macam tu. Tapi Angah tak fikir elok-elok lah ni. Kira maksudnya mungkin benda tu boleh berlaku pada orang lain jugalah kan kiranya. Tapi Angah lebih kepada macam tu lah. So kalau ada apa-apa ke, Angah lebih banyak selagi mana Angah boleh cover, Angah akan cover. Sampai dulu Angah pernah keguguran. Angah sangat keguguran sebab sampai tahap Angah tak bercerita kat orang tu. Angah sakit gugur tu, Angah pergi kelas sebab Angah tengah sambung master lagi. Tengah sambung master sambil kerja. Angah punya ketar-ketar turun tangga tu sebab sakit sangat. Angah still pergi je. Ketar ni. Lepas tu muka Angah memang pucat lah sebab kita memang kalau kan banyak darah keluar kan. Memang pucat sampai kan ada rakan yang sama study dengan Angah tu, lelaki biasanya yang tak bertanya sangat pun dengan kita. Tanya, Syahidah awak okey tak ni? Pucat sangat. Kata pucat sangat muka ni. Kenapa pucat sangat muka kan? Kata Angah okey je. Angah kata yelah kita okey je. Kita rasa selagi mana kita mampu, selagi mana kita tak pensan, tak collapse, walaupun turun naik tangga tu kita kena getar, pegang tangga, duduk dalam kelas tu berpeluh-peluh tahapnya sebab tahan sakit. Selagi masa kita boleh cover, kita cover lah. Kita rasa kita boleh handle, kita boleh handle. So, dan Angah memang tak bercerita kat orang. Even dengan mak Angah sendiri pun Angah tak cerita. Dan dah sampai dah lama tu barulah Angah cerita. Angah kata Angah dulu Angah pernah gugur. Angah kalau macam ni lah Angah tengok cerita orang kan, mungkin Angah pernah gugur Angah sebab tu. Kata kan, betul ke? Mak tanya kenapa tak cerita kat mak, kata kan. Dan Angah punya feedback kat dia adalah kenapa Angah perlu cerita. Itulah feedback Angah. Kenapa Angah nak cerita mak? Sebab benda tu dah macam yelah, Angah tengah keguguran, Angah sakit waktu tu. Dan kenapa Angah nak kena cerita? Sebab mak jauh kan, jauh. Dan pada Angah waktu tu, kalau Angah cerita, perlu ke mak datang kat Angah? Tak perlu. Sebab Angah boleh handle sendiri. Lepas tu Angah tahu, dekat mak sendiri, mak pun dah ada banyak dah untuk dia handle. Sebab ada adik kan, mak still handle adik yang autism tu. So Angah rasa Angah tak nak menambah bebanan untuk mak pula. Kena fikir dekat Angah pula, nak kena cara anak aku ni pula ada gugur lah pula. Angah tak nak macam tu. So mungkinlah sebab itulah dia jadi lebih berdikari. Sebab selagi mana kita mampu nak handle sendiri, Angah akan cuba handle sendiri. So Angah tak akan cuba nak rely. Dan kalau boleh Angah ada prinsip yang even Angah cakap kat husband Angah pun dah, kita kalau boleh jangan susahkan hidup orang. Itu memang Angah punya prinsip lah. Tak kisahlah macam mana pun, kita jangan susahkan hidup orang. Tak kisahlah macam mana pun, kita jangan susahkan hidup orang. Angah tak tahu lah, mungkin husband Angah rasa pelik pun dengan Angah kot. Kenapa cakap macam tu? Sebab dia anak bongsu pula kan. Tapi dia pun jenis yang macam berdikari jugalah, mujur lah dia macam tu juga. Kita kalau boleh, kita jangan susahkan hidup orang. Apa-apa pun kita mana boleh kita cover juga kan. Jangan cuba susahkan hidup orang, jangan cuba susahkan hidup orang. Macam tu lah. Kecuali mana yang kita rapat lah, ada masa kita perlu bantuan orang ni, kita perlu bantuan orang kan. Tapi kalau boleh, mana yang kita rasa tu kita cover. Kita cover je lah sendiri. Macam tu. Mungkin lah itu yang biasalah Angah dengar orang kata berdikari. Kiranya macam Angah pergi overseas kan. Angah study overseas. Dan Angah masuk asrama sebab Angah lompat kelas. So Angah masuk asrama pun awal. Kiranya Angah umur 12 tahun. Waktu tu tak period pun lagi sebab kecil lagi kan, 12 tahun. Waktu tu orang lain masuk 13 tahun kan. Mak taklah rasa risau untuk melepaskan Angah sebab Angah boleh berdikari. Angah boleh berdikari. Walaupun di negeri luar daripada Pahang, keluar ke Selangor kiranya, jauh lah dulu kan. Mak rasa okey je. Dan Angah pun sangat okey je. Angah tak ada masalah pun untuk pergi sendiri kan. Lepas tu nak balik pun balik sendiri naik bas kan. Angah sangat okey je waktu tu. Tak ada masalah pun. Dan pergi overseas pun Angah rasa okey je kan. Angah sangat okey je sebab berdikari itulah. Berdikari itulah. Dia jadi tak rely pada orang. Mungkinlah dari point, kita boleh pandang point tu positif, boleh juga pandang pada point tu negatif je. Betul kata kan. Dia ikut pada view kita nak pandang belah mana. Ya, betul. Yalah, apabila kita kata maknanya selepas anak sulung, anak kedua, ketiga tu lebih berdikari, contohnya
kita fokus pada anak kedua lah kan. Kadang-kadang kita takut kita mematangkan anak sebelum usia dia. Jadi apa kadang-kadang ialah sebabnya mungkin pada peringkat awal mak ni dia ada anak pertama yang disayangi, ditatang bagai minat yang penuh dan sebagainya. Bila datang anak kedua tu dia macam sebelum ni dijaga berdua. Sekarang ni kena pecah 50-50. Okey. Jadi kadang-kadang baju anak yang pertama tu diberi recycle anak kedua. Yes, Cu. Itu Angah tahu. Angah sangat perasan juga, Cu. Sebab Angah kan, okey ni tiba-tiba terfikir. Angah rasa okey je untuk Angah ambil baju Along. Sampai sekarang. Angah okey je untuk pinjam baju Along. Sebab Angah rasa kan dari kecil memang aku ambil baju Along pun. Sebab apa-apa Along tak pakai Angah ambil. Macam tu kan. So diturunkan. Baju turun temurun. Adik bawah ke lelaki? Mana boleh adik lelaki pakai baju perempuan? So dia akan dapat a new set. So kita yang nombor 2 yang sama pula jantina ni memang bawa je lah. Pakai je lah kan. So sampai sekarang Along nak pinjam baju, Angah tak ada rasa segan untuk benda tu. Sebab Angah rasa benda tu dah daripada kecil dah macam tu. Dan memang pakai. Yes, itu Angah ada rasa lah. Dan sekarang kan Angah pula Angah anak ada macam tu. Anak Angah macam tu juga. Okay, Angah ada anak sulung yang first perempuan, anak second Aira perempuan, anak third lelaki. Angah di fasa yang sama macam Angah dulu. Sekarang ni Angah berada di tempat mak. Angah berada di tempat mak. Okay, so Angah berada di tempat mak. So Angah ni kalau boleh kan, yelah kita sentiasa mendengar. Sebab kita anak second, kita sentiasa dengar pasal benda ni lah. Macam second child syndrome. Second child memang anak kedua memang macam ni, rebellious, gitu tu, macam-macam buat perangai semua kan. So bila Angah pandang pada anak nombor 2 Angah ni, Aira ni, Angah takut sangat. Adakah dia akan menghadapi stigma macam tu? Apa yang perlu Angah buat supaya yelah Angah nak kena ada knowledge untuk Angah didik dia kan, supaya dia tak terasa macam ada stigma yang second child syndrome tu. Supaya dia tak rasa ada beza antara anak first, second dengan third. Supaya semuanya sama. Semuanya sama. Betul. Sebab yelah kita tahu kita perlu ada knowledge untuk mendidik dia. So kita cuba untuk beri yang terbaik. Tapi yelah limitnya. Ada limitnya. Betul ke tak? Betul, kadang-kadang kita ragu dengan diri kita sendiri kan. Betul ke tak apa yang kita buat ni? Macam ni. Angah pernah tanya Acu pasal benda ni. Angah pernah tanya Acu, perlu ke Angah tambah sampai satu lagi anak? Supaya dia ada 4 orang. So dia tak ada macam second child syndrome sangat. So dia ada middle child syndrome sahaja. So middle at least ada 2 orang kan. Dia ada gang. So ini bukan seorang, the only yang being focused on sebagai second child syndrome. Angah pernah tanya Acu. Tapi macam Angah takut pula bila Angah buat macam tu Angah tak dapat kereta juga. Benda ni ya Allah memainkan. Kita akan fikir. Jadi kan berbalik kepada Adler tadi lah, dia katakan maknanya kalaulah kita sentiasa duk labelkan anak-anak ni, kau ni memanglah anak nombor 2 memang macam ni, nombor 2 memang macam ni, kau lahir nombor 2 patut perangai macam ni. Jadi kalau sentiasa kita ulang perkara-perkara tu yang sama, dia akan membentuk satu inferiority complex, perasaan rendah diri yang amat sangat. Memanglah aku memang nakal, so tak heran lah sebab aku anak nombor 2. Okey, jadi apabila kita ulang, masyarakat duk ulang kepada perkara tersebut, menyebabkan membentuk satu yang dipanggil inferiority complex. Maknanya bila kita kompleks ni maknanya berserabut lah maksudnya kan, yang boleh membawa kepada masalah-masalah psikologi yang lain. Jadi pentingnya kita sebagai mak ayah untuk kita break the stigma. Kita dululah mainkan peranan. Sebenarnya kita sebenarnya kan? Sebab stigma tu tak wujud sebab budak tu. Stigma tu wujud sebab daripada orang dewasa yang lain. Yang diturunkan. Dan budak tu tak dapat nak pilih pun dia nak order berapa. Kan. Jadi pentingnya pada kita untuk kita, mak ayah kita membentuk anak kita macam mana, dan masyarakat untuk jangan nak sebutlah awak ni buntung lah, anak bongsu best lah, anak sulung mesti dimanjai.
Tak, setiap anak ni sebenarnya ada tempat yang istimewa di hati mak ayah ni. Jadi mak ayah janganlah kita beza-bezakan sepatutnya. Talking about stigma tu, masyarakat kita memang banyak stigma dia. Banyak. Belum cerita pasal anak lelaki, anak perempuan. Betul. Tu lagi lah. Itu panjang lah, itu episod lain tu. Episod lain tu. Kita ni ada banyak sangat stigma kita kan. Betul. Bila cakap tentang second child syndrome ni, itulah stigma dia. Digambarkan sebagai rebellious, suka melawan, degil, keras kepala, suka memberontak. Betul. Sebenarnya itu tak wujud. Itu adalah ciptaan-ciptaan manusia sahaja, yang membentuk. Bila awak dah sebut sampai 10 kali, at the end anak tu rasa, yelah aku memang degil. Betul. Dan dia buat. Ataupun dia akan membentuk inferiority complex, perasaan yang rendah diri yang membentuk kepada masalah-masalah psikologi yang lagi berat yang lain lah. Dan dia menyebabkan macam childhood trauma juga. Betul. Yang dibawa sampai dewasa. Dan jika kita tak ada knowledge, kita akan turun pula kepada anak kita. Itu yang bahaya. Nak cerita satu lagi cerita satu lagi. Yelah, cakap banyak cerita ni kan. Apa nama? Yelah, mungkin Angah tak tahulah kan. Tapi Angah dibuli juga waktu sekolah dulu. Apa nama? Kena tarik rambut, macam-macam lah kan. Budak lah waktu umur darjah 1, darjah 2 kecil kan. Waktu tu ada kena buli. Dan bila apa nama? Sebab kita ni second child, mungkin kita dah dilabelkan sebagai nakal, kan, degil, keras kepala, suka cari gaduh ke apa kan. Dan bila kita dibuli, kita dia cakap kat, yelah kita mengadu kat parents lah kan. Kan mengadu kat parents. Tapi kadang-kadang parents tak percaya. Kan, sebab dia kata, dah engkau sendiri yang nakal. Engkau yang buat degil. Kau yang cari pasal dengan orang dulu ni. Sebab tu budak buat macam tu. Macam tu. Berlaku benda tu kan. So sampai sebab tu bila hasilnya apa yang berlaku kat kita rasa tak perlu pun cakap. Sebab kalau cakap bukan percaya pun. Macam tu. Adalah benda tu. Pernah ada perasaan benda tu. Tapi lama-lama yelah kita pun makin lama kita pun, sebab tu kata hasilnya kita jadi lebih berdikari, boleh handle sendiri benda yang boleh handle sendiri. Kalau kena bully pun kita handle je lah sendiri. Kan, kalau orang buat apa-apa pun kita handle je lah sendiri. Nak perlu lawan lah sendiri apa benda kan. So kita akan jadi macam tu lah. Dan Angah ada baca juga untuk Angah lah, view Angah sekarang sebagai view seorang anak kan, anak second child. So sekarang Angah adalah seorang ibu kepada second child kan, yang sama. Apa nama? Apa yang Angah cuba buat sekarang ni adalah supaya anak Angah ni tak terasa macam dia, yelah sebab kita ada baby kan. So dia dipinggirkan ke, kurang kasih sayang ke, kurang tumpuan ke. Kalau boleh Angah akan cuba juga bagi masa kat dia dalam tak lama lah, macam 10-15 minit tu hanya dengan dia sahaja. Hanya dengan dia sahaja. Kalau macam contohnya paling senang adalah waktu malam. Kalau Acu tahu, Acu tidur dengan Aira kan. Aira di malam-malam dia nak kita garu dia. Okay, sebenarnya Angah rasa sebenarnya dia bukan nak garu, nak gatal apa pun. Cuma dia nak ada physical touch dengan dia. Bonding. Dia nak ada bonding yang hanya yang parents kita, dia ni, parents ialah kita orang ni, pay attention untuk dia je. Gosok je badan belakang dia tu. Kadang-kadang bukan perlu 5 jari pun, 1 jari pun tak apa. Tapi asalkan kita ada physical touch dengan dia. So buat macam ni, gosok je. So dia nak kita ada dengan dia, waktu hanya dengan dia. Walaupun memanglah kita kata dah seharian dah Umi bawa awak layan pergi main ke apa semua, tapi itu bersama-sama. Bukan dengan dia one-to-one. So dia nak dengan dia sahaja. Yang first memang dia dah dapat. Yang baby memang confirm dapat jugalah, sebab dia baby kan. Waktu menyusu ke, waktu mandikan dia ke, itu adalah kita punya bonding dengan dia. Tapi yang second child ni, yang duduk tengah-tengah, yang dah besar tapi tak besar sangat ni, dia kena ada khas untuk dia juga. Lepas tu kalau sebelum tidur pun kadang-kadang akan cakap macam ni tau. Aira ni budak yang baik, Aira ni rajin, selalu tolong Umi. Cakap macam tu lah, cakap macam tu. Lepas tu nanti lama-lama dia akan minta juga Umi, cuba Umi pegang rambut Aira tu waktu Umi tidur tu, Umi pegang. Lepas tu Umi cakap Aira baik, Aira comel. Dia nak macam tu. Dia nak, dia perlukan. So dia budak yang boleh bercakap dan dia akan cakap lah apa yang dia rasa kan. Dia akan cakap apa yang dia rasa. So kita boleh deliver. So kalau contohnya yang tak bercakap ataupun yang dah besar, yang dah remaja, yang dah lepas dah, dia takkan cakap benda tu dah. Tak ada dah. So habis dah fasa tu. Masih di fasa anak yang masih mengalirkan apa yang dia rasa, apa yang dia cakap. Dan syukurlah dia tahu nak cakap macam mana. Kan. Kira macam tu. Golden time lah masa ni. Golden time. Betul. Jadi itulah kan, maknanya dia berbalik kepada
Tak kisahlah anak tu yang keberapa, sebagai mak ayah, kita lah yang kena mencorak dan membentuk mereka sebenarnya dan memberi kasih sayang yang seadil-adilnya untuk mereka. Okey Ngah, yelah. Memang betul, birth order ataupun anak pertama, anak kedua, ketiga ni ada memberi implikasi. Tetapi pakar sendiri mengatakan bahawa sebenarnya persekitaran ibu bapa, bagaimana personaliti ibu bapa membentuk anak-anak tu, itu yang impact yang lagi besar sebenarnya kepada anak-anak. Jadi mak dan ayah perlu belajar. Perlu belajar. Betul, perlu belajar. Perlu kita belajar. Kena tahu apa psikologi anak-anak ni kan, sebagai kanak-kanak. Jangan kita inherit atau warisi stigma-stigma kepercayaan lepas. Ada perkara yang perlu kita unlearn balik. Unlearn balik Memang betul sebenarnya birth order kita mempengaruhi acu. Macam acu anak bongsu, memang seronok lah jadi anak bongsu, diberi tumpuan dan sebagainya tetapi sebenarnya persekitaran membentuk kita lah. Tak dipercayai juga. Tak percayai, betul. Ada cabaran dia kan. Dia setiap anak ada krisis dia. Ada krisis dia. Betul. Betul, ada juga yang tu. So apa-apa hal berbalik kepada mak ayah. So sebab tu Angah rasa kalau macam ni, macam yang baru berkahwin ke, yang baru nak kahwin ke, ataupun yang tengah mengandung ke, kan, yang akan beranak pinak semua ni, boleh kot study sikit tentang psikologi kanak-kanak ni. Macam mana sebenarnya kan. Sebab budak-budak dia bukannya boleh cerita apa yang dia rasa sangat. Sebab limited kan, vocab dia limited. Lepas tu dia pun tak faham apa yang dia rasa. Even kita orang dewasa pun susah. Nak menyatakan apa yang kita rasa. Kita rasa apa sebenarnya. Itu pun susah. So apatah lagi untuk kanak-kanak kecil ni. So kalau kita boleh study lebih sikit tentang kalau anak ni macam ni, body language dia macam ni, apa yang kita kena buat, macam mana nak tackle kalau anak macam ni, kenapa dia tantrum sebenarnya, ada apa sebabnya kan, bukanlah dia sengaja-sengaja. Kenapa anak ni macam kita nampak nakal, macam Acu cakap sebelum ni, kata yang pasal Atif, kenapa dia panjat-panjat beri-beri, rupa-rupanya ada sensory. Kalau kita belajar, study untuk benda tu kan, tengok betul-betul anak, instead of blaming, instead of finger pointing, instead of labeling, tanpa kita sendiri yang sebenarnya ignorant, tak tahu, tak mengambil tahu dan tak nak belajar, dan sentiasa rasa diri kita betul. Sebab kita parents, kita ada ego sebagai parents. Kita rasa kita betul, anak ni tak faham macam ni sepatutnya, yang ni sepatutnya. Yang sepatutnya untuk kita tak semestinya sepatutnya untuk anak tu. Kadang-kadang kan kita compare dengan anak orang. Anak dia baik, cuba dah compare macam mana mak dia didik budak tu. Compare diri kita, bukan anak tu kan. Maknanya yelah, membandingkan anak-anak ni satu perkara yang sangat bahaya kan. Jadi mak-mak sebenarnya macam Angah kata tadi, perlunya kita knowledge tu. Dan bila nak cari ilmu tu di zaman moden ni, zaman TikTok, zaman pelbagai ni, banyak yang menunggang ataupun menangguk di air yang keruh. Pentingnya mak-mak cari sumber yang sah daripada pakar yang menulis, yang certified lah. Banyak lah pakar-pakar yang dah mula menceburkan diri dalam bidang media sosial ni, demi nak memberi maklumat yang sah, yang betul kepada masyarakat. Itu kelebihan sosial media sebenarnya. Kalau dulu kita rasa golongan yang berkepakaran ni hanya di kelompok dia orang sahaja, dalam bilik pakar je, dalam bilik dia je boleh kita dapat ilmu tu. So sekarang bila dia orang keluar, kita boleh ambil itu terus. Betul. Tapi diagnosis khas untuk anak perlu. Kalau perlulah yang ada special case. Tapi at least kita dapat tahu sikit-sikit apa tanda-tanda, simptom, red flag tu pun dah cukup membantu untuk kita ambil langkah seterusnya. Macam Angah di Facebook, di TikTok, Dr. Razan Nizam, pakar psikiatris kanak-kanak, dia bagi ilmu free secara percuma. Nak lanjut beli buku dia. Kami tak promote buku dia lah, tapi maknanya kami menceritakan betapa parents sebenarnya boleh dapat ilmu di hujung jari sekarang ni. Betul. Tapi sama ada parents ni willing to unlearn and relearn balik. Itu yang penting sebenarnya. Sebab kita ni dah hidup, yelah, kononnya dah makan garam lebih kan, compare dengan anak. So kita rasa kita dah tahu. Sebab kita rasa kita dididik macam ni, so should be macam ni juga. Tapi zaman dah berubah. Dan dinamik keluarga
husband kita sendiri berbeza kan, anak pun berbeza. So tak boleh nak di copy paste kan sekaligus. Tak boleh. Kita kena didik anak kita ikut zaman dia lah. Zaman dia. Yes. Mak ayah kita didik kita dengan apa yang dia tahu terbaik untuk kita masa itu. Yes, pada waktu itu. Dan waktu tu itulah yang termampu untuk diorang beri yang terbaik. Dan sekarang kita pula kena cari cara macam mana nak bagi yang terbaik pula untuk anak kita di zaman ini. Betul kan? Betul. So macam itulah kita. Marilah kita belajar bersama-sama. Macam kita orang cakap, kita orang masih lagi macam nampak Angah ni dalam proses still kita belajar. Macam nak cari ni macam mana. Kalau ada apa-apa yang korang rasa kalau kita orang macam ni buat macam ni, share lah. Betul. Sebab kita orang pun boleh belajar sekali dan orang lain pun dapat manfaat sekali. Kami sangat mengalu-alukan perkongsian. Betul, sangat-sangat mengalukan perkongsian. Sebab macam kita cakap, memang tengah belajar, memang banyak nak kena study. Benda-benda yang ni yang macam kita pun tak tahu macam mana nak handle. Betul. Sebab situasi berbeza-beza. Tapi at least bila kita tahu cerita, pengalaman orang, so kita boleh lah agak macam tu rupanya. Okey macam ni rupanya. Gitu. Okay. So kita berhenti kat sini dulu lah. InsyaAllah kita sambung lagi untuk next topic. So bye-bye. Settle 3 episod kita. Tahulah boleh jadi